أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب ويكتب الأبد الآبدين ودهر الداهرين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Khabar semua sihat? Harapnya semua dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga insya-Allah taala. Baik, alhamdulillah malam ni kita dipertemukan sekali lagi untuk kita meneruskan kita punya diskusi diskusi fiqh wanita, dan kita dah masuk tajuk istihadah. Dan malam ni insya-Allah kita dah ada dalam pertengahan tajuk lain, pertengahan bab istihadah ni. Di malam ni kita akan masuk tajuk dia, wanita yang mengalami istihadah perlu buat apa? Okey, wanita yang mengalami istihadah perlu buat apa? Sebelum ni kita dah terangkan keadaan wanita istihadah. Okey, keadaan wanita istihadah. Jadi wanita yang istihadah ni dia ada keadaan-keadaan tertentu dia istihadah, kan? Dan kita ada bahagikan, ada banyak keadaan yang kita dah belajar sebelum ni, masa dalam haid, masa dalam nifas kita dah belajar, dan ada juga keadaan yang kita belajar atau kita baru belajar dalam bab istihadah ni. Keadaan yang terutamanya adalah keadaan istihadah ketika haid dan istihadah ketika nifas. Apa maksud dia? Apa keadaan yang macam mana tu? Ingat lagi tak keadaan dia? Bila mana haid keluar daripada hari pertama sampai melebihi 15 hari. Masih keluar lagi. Maksudnya hari ke-15 tak berhenti lagi. Okay, hari ke-15 tepat sempurna hari ke-15, darah masih lagi keluar, masih lagi tak berhenti, kan? Dan terus keluar melebihi 15 hari, maka wanita ini mengalami istihadah ketika haid. Begitu juga dengan istihadah ketika nifas. Sekiranya wanita ini dia keluar darah dia daripada hari pertama sehingga sampai 60 hari, sempurna hari ke-60 tu, tapi darah masih lagi keluar. Darah masih lagi keluar dan berterusan keluar. Jadi wanita ini mengalami istihadah ketika nifas. Okey. Jadi bila mana istihadah ketika haid dan istihadah ketika nifas, apa yang wanita yang mengalami istihadah tersebut perlu buat? Itu kita nak belajar. Okey. Dalam kitab ada dalam muka surat 74. Okey. Kita muka surat 74. Okey. Jadi kalau dalam muka surat 74 tu, apakah yang perlu dilakukan oleh wanita yang mengalami istihadah ketika haid atau istihadah ketika nifas? Maksudnya bukan istihadah yang lain tu. Kan? Kita ada banyak situasi istihadah, banyak keadaan-keadaan istihadah. Tapi istihadah yang lain tu kita boleh kenal pasti, senang, tak ada masalah. Okay? Tapi istihadah ketika haid dan istihadah ketika nifas ni, dia bukan senang-senang macam itu je kita nak kenal pasti. Dia ni istihadah macam apa, bila haidnya, bila istihadahnya. First sekali, okay? Kalau orang perempuan yang mengalami istihadah ketika haid tadi, darah berterusan keluar sampai melebihi 15 hari, ataupun darah nifas berterusan keluar sampai melebihi 60 hari. Jadi apa dia kena buat? Pertama sekali, dia perlu kenal pasti haid dan istihadah. Perlu kenal pasti
yang mana satu haid, yang mana satu istihadah. Kalau dalam bab nifas, yang mana satu nifas, mana satu istihadah. Dia kena kenal pasti yang itu dulu. Okey. Dia kenal pasti yang itu dulu. Okey. Jadi kalau ikut dalam buku, dalam buku ni dia saya letak nombor 2 tu first dalam slide ni. Okey. Dalam buku ni saya letak nombor 1 tu mandi wajib. Okey, mandi wajib. Dia ada keadaan-keadaan tertentu dia boleh terus mandi wajib. Tapi bila saya tengok semula yang perlu dilakukan yang paling utama adalah mengenal pasti dulu. Okey, kenal pasti dulu mana satu haid, mana satu istihadah dia. Okey, kenal pasti dulu mana satu nifas dia, mana satu istihadahnya. Kalau boleh catat kat situ. Kalau ada siapa ada kitab, boleh catat nombor 1. Nombor 2 tu adalah nombor 1 sebenarnya. Okey, nombor 2 tu adalah nombor 1 sebenarnya. Okey. Tu biasalah dalam kitab ni bila kita tulis, bila kita mengajar semula baru kita nampak yang itu lebih bagus. Okey, dia punya aturan satu persatu tu lebih bagus. Jadi saya bila mengajar kita ubah sikit. Okey. Jadi pertama sekali kenal pasti dulu. Haid yang mana, istihadah yang mana. Macam mana nak kenal pasti? Sabar dulu. Itu cerita lain. Cerita nak kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah tu nanti dulu. Bukan sekarang. Kita akan belajar insya-Allah. Okey. Kemudian dah kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah, dah kenal pasti mana satu nifas, mana satu istihadah. Perkara yang kedua yang perlu buat, mandi wajib jika ternyata dia sedang istihadah. Nombor 2 lah baru mandi wajib. Kalau yang keluar tu istihadah. Kalau yang sedang dialami tu, sedang keluar tu istihadah. Kena pasti bila nak mandi tu. Bila nak mandi, bukan dia mandi terus mandi je. Maksudnya bila darah tu dah lebih 15 hari, darah tu dah keluar, contoh darah haid keluar sampai hari ke-15, tak berhenti lagi. Kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah ni bila mana? Bila darah tersebut masih lagi keluar ketika sempurna 15 hari. Dah sempurna 15 hari ni masih lagi keluar. Barulah kita kena kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah. Okey? Ataupun nifas dah sampai 60 hari dah ni. Masih lagi keluar. Masa tu kita kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah. Dah kenal pasti, mandi wajib jika ternyata dia sedang istihadah. Kalau dia dah pagi dah, dia dah tahu dah, istihadah aku, haid aku daripada hari pertama sampai hari ke-8. Lepas tu semuanya istihadah rupanya sampai hari ni. Maka mandi wajib cepat. Mandi wajib ketika itu. Dah kenal pasti, baru mandi wajib. Kalau ternyata dia sedang berada dalam tempoh istihadah, terus dia mandi wajib. Tapi sebab ada keadaan-keadaan tertentu di mana bila kita kenal pasti, rupanya darah kita dah keluar lebih 15 hari ni. Bila kita kenal pasti, rupanya istihadah kita datang dulu. Lepas tu baru haid. Rupanya istihadah dia datang sampai hari ke-8. Lepas tu dari hari ke-8 tu terus haid sampai sekarang. Jadi dia tak payah mandi wajib. Dia tak perlu mandi wajib sebab dia masih lagi dalam keadaan haid. Dia masih lagi dalam keadaan haid. Ada keadaan tertentu. Keadaan tertentu istihadah yang datang dulu. Lepas tu baru haid. Jadi bila hari ke-15 tu, bila dia tengok, dia dah kenal pasti, rupanya haid dia datang kemudian, istihadah datang dulu. Tengok hari 15 tu masih dalam dia berada dalam haid. Dia ada kaedah dah, ada kaedah. Okey. Jadi bila dia kira rupanya dia sedang berada dalam haid, maka dia tak perlu mandi wajib. Tak perlu solat, tunggu sampai selesai baru mandi wajib. Okey. Selesai kat situ. Boleh nampak tak dua ni? Dua keadaan. Tapi nifas tak macam itu. Ini nota penting. Nifas dia tak macam itu.
Nifas confirm. Lepas hari ke-60 tu, kalau keluar lagi darah, itu bukan darah nifas lagi. Okay? Itu bukan darah nifas lagi. Kalau lepas hari ke-60, dia dah melebihi hari ke-60, confirm kena mandi wajib. Nifas, kalau nifas. Okay? Sebab nifas dia maksimum keluar mesti dalam lingkungan 60 hari start daripada melahirkan anak. Sebab dia ada dia punya apa? Dia punya timeline dia. Dia ada penyebab keluar nifas tu, iaitu melahirkan. Start dia tu melahirkan dalam tempoh 60 hari. Kalau ada keluar darah selepas 60 hari, itu istihadah. Jadi lepas keluar 60 hari, hari sempurna 60 hari dia masih keluar darah, terus mandi wajib. Okay? Lepas tu confirm istihadah, cuma kita nak tahu je istihadah dia bermula daripada bila. Adakah bermula selepas hari ke-60 ataupun bermula lebih awal, sebelum hari ke-60 lagi dah mula dah. Itu je kita nak kena pasti. Okay? Minta tolong minta tolong mutekan mikrofon siapa yang mikrofon minta tolong mutekan ya. Okey. Baik. Boleh nampak tak setakat ni? Ni baru 2. Kita ada 4 perkara yang perlu dilakukan oleh wanita yang mengalami istihadah ketika haid dan istihadah ketika nifas. Okay, first kena pasti dulu mana satu haid dia, mana satu istihadah. Bila berlaku sampai hari ke-15, tengok ada masih lagi keluar darah dan berterusan, maka kena pasti dulu mana satu haid, mana satu istihadah. Mana satu nifas, mana satu istihadah. Okey. Kemudian mandi wajib jika ternyata dia sedang berada dalam keadaan istihadah. Kalau dia dah kena pasti dah mana satu haid dia, mana satu istihadah dia. Jadi bila dah tahu dan rupanya dia hari ni dia sedang berada dalam keadaan istihadah, maka mandi wajib. Hari ke-15 tu dia berada dalam keadaan istihadah, maka dia perlu mandi wajib dan solat macam biasa. Okey, solat kalau time puasa lah. Okey. Tapi kalau ternyata bila dia kira-kira rupanya istihadah dia daripada hari pertama sampai hari ke-8, lepas tu haid sampai sekarang, maka dia tak perlu mandi wajib ketika itu sebab dia masih lagi dalam keadaan haid. Bila nak mandi wajib? Nanti lepas selesai haid baru mandi wajib. Okey. Selesai kat situ. Okey. Kalau nifas dia darah keluar daripada hari pertama dia bersalin tu sampai hari ke-60 masih lagi keluar darah nifas dia. Okey. Terus dia mandi wajib. Tak perlu mungkin nifas datang selepas hari ke-60 ni, tak. Nifas tak akan datang lepas hari ke-60. Okey. Nifas hanya daripada hari pertama sampai 60 tu lingkungan dia. Dia punya tempoh dia boleh keluar. Okay. Tapi kemungkinan nifas dia tak sampai 60 hari. Kemungkinan lebih pendek. Sebab itu dia kena pasti mana satu nifas, mana satu istihadah dia. Nanti kita akan belajar cara nak kena pasti dia. Okey. Kemudian, dah mandi wajib tadi, selesai. Kemudian perkara yang ketiga, qada solat yang ditinggalkan ketika istihadah. Kalau ada solat yang ditinggalkan ketika istihadah, maka kita qada balik solat. Okey. Cuba tengok ni saya bagi apalah. Tengok latihan sikitlah sikit je. Okey. Kalau misal kata darah keluar daripada hari pertama sampai hari hari ke-15. Okey. Darah berterusan keluar. Jadi bila tepat hari petang, darah mula keluar pukul berapa? 2 petang.
contohnya. Tepat hari sempurna 15 hari adalah pukul 2 petang. Okey. Jadi pada pukul 2 petang ni kita kena colek kan. Kena colek, kena pastikan colek tu bukan colek macam itu ya. Colek tu kena cangkung kena cangkung. Colek. Okey. Jadi bila kita colek ada kesan darah ataupun darah masih lagi keluar. Okey. Jadi wanita ni mengalami istihadah ketika haid. Jadi apa perkara pertama dia kena buat? Perkara pertama dia kena kenal pasti mana satu haid dia yang sebenar, tempoh haid dia daripada hari berapa sampai hari ke berapa, dan tempoh istihadah dia daripada hari berapa sampai berapa. Itu perkara pertama. Okey. Andai kata dia kira rupa-rupanya haidnya sampai hari ke 10. Dia kira adalah kaedah dia kira kan, kaedah yang kita akan belajar nanti. Dia kira-kira rupanya haidnya sampai hari ke 10. Lepas tu yang baki ni semua istihadah. Semuanya istihadah. Jadi sekarang ni pukul 2 petang, hari sempurna 15 hari, dia berada dalam keadaan apa? Haid ke istihadah? Istihadah. Okey? Kalau dia berada dalam keadaan istihadah, maka dia mandi kat sini. Mandi wajib. Macam tu. Okey? Dia mandi wajib. Okey. Dah mandi wajib. Nombor 3, dia kena qada. Dia kena qada solat. Solat yang mana satu? Solat yang ditinggalkan ketika istihadah. Mana dia? Kat sinilah. Sepanjang ni. Tempoh istihadah ni kan. Sampai hari ke-15 ni. Daripada hari ke-10 sampai 15 ni istihadah. Tapi dia dah tinggalkan solat. Dia tak solat time ni. Sebab ingatkan haid. Rupanya istihadah. Maka dia kena qada balik solat-solat yang ditinggalkan sepanjang 5 hari tu. Okey. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Nanti selepas habis puasa Ramadan dia kena qada balik solat puasa Ramadan yang ditinggalkan sepanjang ni lah, kalau ada puasa Ramadan yang ditinggalkan lah sepanjang tu. Okey. Boleh? Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey. Itu situasi pertama. Okey, boleh ya? Alhamdulillah. Okey, cuba tengok situasi kedua pula. Okey. Kalau misal kata darah keluar daripada hari pertama pukul 2 petang, darah berterusan keluar di hari ke-15, tepat sempurna 15 hari pun masih lagi keluar. Okey, masih lagi keluar. Jadi, perkara pertama apa kena buat? Pukul 2 petang ni. Apa dia kena buat? Nak tanya, nak tengok macam mana? Perkara pertama, apa dia kena buat? Cepat. Colek. Colek, check lah. Ada ke tak darah? Masih lagi keluar pukul 2 petang. Kalau masih keluar, okay. Kalau masih keluar, apa dia kena buat? Perkara pertama. Cepat. Nombor satu. Kenapa ramai kata mandi wajib tu? Kenal pasti dulu, Puan Rahimah. Bagus, Puan Rahimah. Kenal pasti haid yang sebenar dan istihadah bila, haid dia bila. Kena pasti dulu. Haid bila mula haid, bila mula istihadah. Macam atas ni, bila dia kenal pasti, rupanya haid dia sampai hari ke-10, kemudian selebihnya istihadah sampai hari ke-15. Jadi, dia pada pukul 2 petang tu, dia berada dalam keadaan istihadah. Maka dia mandi wajib. Kalau misal kata dia check
Dia check guna kaedah yang apa, yang betul, yang tepat. Rupa-rupanya, daripada rupa-rupanya darah yang first keluar pukul 2 petang ni sampai hari ke-10 istihadah. Bukannya head. Head dia bermula daripada hari ke-10 sampai hari ke dan seterusnya. Head dia daripada baru bermula head dia daripada hari ke-10. Bila dia kenal pasti rupanya headnya bermula pada hari ke-10, bukannya pada hari pertama ni. Hari ke-10 dan dia pukul 2 petang ni dia masih lagi head. Jadi adakah dia perlu mandi wajib ataupun tidak? Ya, okey, bagus. So tak perlu mandi wajib. Okey. Jangan solat, jangan mandi wajib sebab ternyata dia masih lagi dalam keadaan head kat sini. Kecuali kalau dia cek rupanya kat sini istihadah. Tepat pukul 2 petang ni istihadah. Tu boleh mandi wajib. Okey, kalau dia masih lagi head, kena selesaikan habis dulu head dia, kemudian baru mandi wajib. Okey. Jadi lepas selesai head nanti, nak kena qada solat tak? Solat mana satu nak kena qada? Solat daripada hari ke berapa sampai ke berapa dia kena qada? Macam mana? Syikim, pertama hingga 10. Puan Rahimah, hari pertama sampai 10. Nur, daripada 0 sampai 9 pula. Okey. Tak apalah, boleh lah. Yang penting nampak waktu istihadah. Dia dah tinggal solat kat sini, disangkakan head. Tapi rupanya istihadah. Maka dia dah tinggal solat kat sini, istihadah kena solat sepatutnya. Jadi dia kena qada balik solat-solat kat sini. Solat-solat yang ditinggalkan ni kena qada balik. Yang ini kena qada tak? Tak perlu qada sebab ini head. Ni head. Okey. Sampai selesai head. Okey, bagus. Okey. Kat situ boleh faham Sampai situ boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kita tengok pula. Kita tengok cerita nifas pula. Okey, cerita nifas. Apa cerita nifas ni? Kan? Okey, kalau misal kata seorang tu bernifas daripada hari pertama melahirkan anak tu, nifas dia keluar. Okey, hari ke-60. Contohlah nifas keluar lahirkan anak pukul 6 pagi. Okey. Nifas dia mesti habis, maksudnya hari 60 nifas dia pukul 6 pagi juga. Sempurna 60 hari nifas dia. Tapi darah keluar. Darah keluar melebihi 60 hari. Okey. Melebihi 60 hari. First kali check kan. Ni dah check lakinya, dah check dah. Memang 6 pagi tu darah masih keluar lagi. Jadi perkara pertama, apa yang dia kena buat? Dia kena kenal pasti mana satu head dia, mana satu nifas dia, mana satu istihadah dia. Okey, nifas dia sampai hari ke berapa? Daripada hari pertama sampai hari ke berapa? Istihadah pula daripada hari ke berapa sampai hari ke berapa? Okey. Perkara yang kedua, mandi wajib. Okey. Yang ini untuk nifas ni dia confirm kena mandi wajib. Sebab nifas tak akan keluar dekat sini. Kita akan keluar 61 hari ke 60, lebih 60 hari dia tak akan keluar. Dia akan keluar antara sini sampai sini je. Antara. Dia tak akan keluar lebih. Head tadi lain. Sebab head tadi dia tak ada yang kelahiran tu dia tak ada. Dia punya deadline itu kan. Dia punya timeline dia tak ada. Timing dia tak ada. Boleh jadi head keluar dulu, boleh jadi istihadah keluar dulu kan. Tapi untuk nifas ni dia lain. Lebih 60 hari lebih ni confirm istihadah. Tapi cuma kita nak check je
bila mula istihadah dia. Adakah istihadah dia bermula lebih awal? Adakah istihadah dia bermula pada hari ke-60 ni setelah sempurna 60 hari, ataupun istihadah dia bermula lebih awal daripada itu. Itu je kita nak tahu. Yang penting lebih 60 hari confirm istihadah dan kita mandi wajib. Kemudian kita qada solat-solat yang ditinggalkan ketika istihadah. Contohnya bila dia cek rupanya dia punya head dia, dia punya nifas dia daripada hari pertama keluar darah tu, nifas dia sampai hari ke 50 contohnya nifas. Dan istihadah dia daripada hari ke-50 sampai seterusnya lah. Sampai lebih 60 hari, lebih selepas hari ke-60 tu. Jadi dia kena qada solat dia yang mana satu? Daripada hari ke berapa sampai hari ke berapa? Dia kena qada solat. Macam mana? Puan Syikin, 51 hingga 60. Puan Rahimah 51 hingga 60. Tempoh istihadah. Okey, bagus. Okey, tempoh istihadah ni, solat-solat yang ditinggalkan, diingatkan ini masih lagi nifas. Tiba-tiba 6 pagi, hari sempurna 60 hari nifas tu, masih lagi keluar darah. Lepas tu, bila dia kenal pasti balik mana satu nifas, mana satu istihadah, rupanya nifas dia dah berhenti pada hari ke-50. Selepas tu istihadah. Tapi dia tak solat. Jadi dia kena qada balik solat-solat yang ditinggalkan ketika istihadah ni. Okey, bagus. Boleh faham setakat tu? Okey. Alhamdulillah. Okey, tu. Jadi perkara ketiga, qada solat yang ditinggalkan ketika istihadah. Dan yang keempat, qada puasa Ramadan. Okey, qada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ni kalau dah dah selesai nifas tu ataupun dah selesai haid tu nanti qada lah balik puasa Ramadan selepas Ramadan lah. Puan Saliza, macam mana dia nak kenal pasti istihadah? Belum belajar lagi. Nanti dulu. Kita nak cerita apa yang dia kena buat dulu. Kalau dia mengalami istihadah ketika haid, dia kena buat macam ini. Kalau dia mengalami istihadah ketika nifas, macam ini. Jadi, tapi kita nak kenal pasti nak kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah, mana satu nifas, mana satu istihadah, itu kita akan belajar kat belakang sekali. Kat belakang sekali. Okey, selesai bab ni. Ada satu soalan. Apa soalan ni? Saya kena istihadah, macam mana saya nak solat? Jadi kalau orang perempuan kena istihadah, tak kisahlah istihadahnya macam mana. Istihadah ketika haid, istihadah ketika nifas, ataupun istihadah yang datang macam-macam keadaan, kan? Ada banyak keadaan istihadah, tak kisahlah. Yang penting kalau dia kena istihadah, macam mana dia nak solat. Begitu juga kalau orang perempuan kena kencing tak lawas ke, kan? Macam mana dia nak solat. Okey? Yang ini kita dah belajar dah, cuma kita nak perincikan sikitlah dalam tajuk ni. Okey, apa pertama sekali dia kena buat? Okey. Pertama sekali dia kena buat adalah dia kena ini macam mana cara dia nak solat. Persoalan dia adalah macam mana cara dia nak solat. Macam mana wanita istihadah nak solat. Tu point dia. Jadi ada 4 perkara penting. 4 perkara penting dia kena buat untuk setiap kali dia nak solat fardu. Setiap kali dia nak solat fardu, dia kena buat 4 perkara ni.
dan dia kena ulang setiap perkara ni. Dan yang utama dia kena buat semua ni setelah masuk waktu solat. Okey, tu syarat dia. Okay. Pertama sekali mesti dia buat keempat-empat perkara ni selepas masuk waktu solat, dan dia kena buat keempat-empat perkara ni setiap kali solat fardu. Okey, setiap kali solat fardu dia kena ulang balik. Setiap kali dia nak solat fardu dia kena ulang empat perkara ni. Dan mestilah dia buat perkara ni selepas masuk waktu solat, jangan sebelum masuk waktu solat. Kalau sebelum masuk waktu solat, nanti dia kira tak sah, kena ulang balik. Kena ulang balik keempat-empat perkara ni, susah pula. Okay. So pastikan dah masuk waktu solat baru buat empat-empat ni, kemudian kena buat setiap kali untuk solat fardu. Okay. Untuk solat fardu kena buat setiap kali. Kalau solat sunat tak perlu. Okay. Tak perlu. Solat sunat ni dengan dah buat empat perkara ni, nak solat sunat berapa banyak pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Tapi kalau macam nak solat tahajud, dia kena buatlah. Basuh dulu, tutup, lepas tu berwuduk, lepas tu segera solat. Solat fardu lah, solat sunat lah. Solat sunat tak kisah berapa banyak solat dia nak solat lah, tak ada masalah. Tapi untuk solat fardu dia kena buat, macam contoh dia dah bangun tahajud, dia nak solat subuh nanti, dia kena buat sekali lagi. Kan? Dia nak solat tahajud, dia dah buat dah. Bila dia nak solat subuh, dia kena buat sekali lagi. Bila dah masuk waktu tu nanti, baru dia buat sekali lagi. Okey, perkara pertama. Okay, perkara pertama adalah basuh. Okay, maksudnya basuh tu, basuh kemaluan. Basuh kemaluan. Okay, basuh kemaluan. Bila dah masuk waktu solat, boleh pergi apa? Pergi tandas, basuh kemaluan. Kemudian, selepas basuh, kena segera tutup. Okay, tutup ni. Tutup ni yang kita kena perincikan sikit lah. Okay, tutup ni apa cara nak tutup? Pertama sekali, kalau ikut kitab, pertama sekali, bukan ikut kitab ni lah, ikut kitab yang apa, kitab fiqh, untuk tutup kemaluan, maksudnya apa? Tutup bahagian ataupun tutup saluran tempat keluar darah. Dikatakan tutup itu adalah dengan cara menyumbat kapas, menyumbat kapas pada saluran keluar darah, pada tempat keluar darah tu. Tutup pakai kapas. Sumbat kapas. Untuk apa? Untuk supaya ataupun kurangkan darah mengalir. Kurangkan darah mengalir. Kalau misal kata sumbat kapas, darah masih menitik lagi, mungkin banyak kan, maka dia wajib menggunakan tuala wanita. Dah sumbat kapas masih lagi menitik, dia boleh letak tuala wanita. Pakai tuala wanita. Bukan boleh, wajib. Sebab darah masih menitik, so wajib dia pakai tuala wanita. Ini kita bincang pasal tutup ni, cara tutup dia. Tu first. Cara dia macam itu. Cuma kalau misal kata time puasa Ramadan ataupun time dia berpuasa, dia tak boleh tutup pakai ataupun dia tak boleh sumbat kapas. Sebab itu membatalkan puasa. Dia tak perlu sumbat kapas, dia pakai tuala wanita saja. Tapi kalau misal kata satu lagi, kalau misal kata dia sumbat kapas rasa macam sakit di luar kebiasaan. Sakit dia bukan biasa punya sakit, dia macam terasa sakit lah, macam tu kan. Biasa orang kalau sumbat kapas sakit sikit-sikit ke macam tu kan, ataupun tak selesa. Dia memang sakit. Kalau sakit sumbat kapas tu menyakitkan, sakit yang bukan macam orang lain rasa, maka dia tidak wajib untuk sumbat kapas. Hanya cukup pakai tuala wanita saja. Itu satu. Persoalan yang kedua, boleh ke kalau kita hanya memadai dengan pakai tuala wanita saja? Malam ni banyak syarah, minta maaf. Malam ni dia tak banyak latihan. Minggu lepas saya cakap dia banyak latihan. So malam ni dia kurang sikit latihan. Boleh ke kita memadai dengan pakai tuala wanita sahaja? Jawapan dia boleh sekiranya kalau kita pakai tuala wanita tu, dia dapat menghalang darah daripada
menitik. Okey. Tapi kalau kita pakai tuan wanita tu, darah masih menitik, maksudnya macam sampai bocor, maka tak boleh hanya dengan memadai pakai tuan wanita saja. Perlu sumbat kapas. Okey. Pada tempat keluar darah tu perlu sumbat kapas. Wajib. Okey, kalau dengan hanya pakai tuan wanita sahaja menyebabkan bocor juga, kan, maka dia wajib sumbat kapas. Sebab tuan wanita tidak mampu untuk menghalang darah. Okey. Tapi kalau tuala wanita tu mampu menghalang darah, tak bocor lah kiranya. Tak bocor, okey, itu tak ada masalah. Okey. Kalau macam itu tak ada masalah, pakai tuala wanita sahaja pun tak apa. Okey, selesai. Okey. Kemudian, dah basuh, cepat-cepat tutup. Ni 4 perkara ni kena buat segera. Dah tutup, ambil wudu, berwudu. Selepas tutup, dah selesai tutup tu, berwudu. Berwudu ni pula pun ada syarat dia. Okey, ada dalam apa rasanya? Dalam kitab pun ada muka surat 75 muka surat 75. Okey. Okey. Muka surat 75 dia okay. Setelah tutup tu dia perlu segera berwuduk, tapi ada syarat-syarat dia. Okey. Yang pertama, wuduk tersebut mestilah diambil selepas masuk waktu solat. Sebab itu kita suruh basuh, tutup tu semua buat 4 perkara ni buat selepas masuk waktu solat. Sebab kita takut wuduk ni nanti kewajipan berwuduk ni mesti selepas masuk waktu. Sebab wuduk ni wuduk yang darurat, bukan wuduk biasa. Dia wuduk yang darurat sebab darah masih mengalir ataupun kencing tak lawas kan, masih mengalir air kencing tu. Jadi dia kena berwuduk dengan wuduk yang darurat lah. Okay, darurat, bila wuduk darurat dia kena ambil selepas masuk waktu. Okay. Jadi Puan Siti tanya, tutup guna panty liner boleh ke Ustaz? Kalau mampu menghalang darah boleh. Tapi kalau dengan panty liner tu boleh menyebabkan darah tu mengalir ke tempat lain, terkeluar, menitik ke, meleleh ke, itu tak boleh. Okay? Kalau macam itu tidak dibenarkan. Jadi guna tuala wanita. Kalau sikit saja dan kalau pakai panty liner tu tidak menyebabkan darah tu menitik ataupun mengalir ataupun bocor ke, itu boleh lah. Okay. Berwuduk. Okay. Lepas tutup, segera berwuduk. Okay. Berwuduk ni pula, berwuduk, syarat berwuduk ni mestilah berwuduk dengan niat. Dengan niat. Okay. Dengan niat dia apa? Saja aku berwuduk untuk mengharuskan kefarduan solat. Kalau kita nak solat fardu kan, saja aku berwuduk untuk mengharuskan solat fardu. Jadi wuduk dia, niat dia macam itu. Bukan saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tak. Sebab wuduk kita yang ini adalah wuduk darurat, bukan wuduk mengangkat hadas. Sebab kita masih lagi berhadas. Hadas kita masih keluar, iaitu darah tu masih lagi keluar kan. Jadi kita masih lagi berhadas, sentiasa berhadas. Jadi tak boleh niat saja aku mengangkat hadas kecil, tak boleh. Perlu niat saja aku berwuduk untuk mengharuskan kefarduan solat ataupun mengharuskan solat fardu. Dia wuduk dia sama macam tayamum. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu, contoh kan. Listibahatis solat. Tu wuduk wuduk untuk wanita yang mengalami istihadah, kencing tak lawas ke, perlu berwuduk macam itu. Saja aku berwuduk untuk mengharuskan kefarduan solat. Okey. Dah berwuduk. Okey, selesai berwuduk perlu segera solat. Okey, dah berwuduk perlu segera solat. Dah selesai berwuduk segera solat. Cepat-cepat pergi solat, bukan cepat solat. Bukan solat dengan cepat. Tak, bukan solat dengan cepat Cepat-cepat pergi solat. Tapi boleh lengah tak? Tak boleh lengah. Okey. Dalam keadaan istihadah, dalam keadaan kita berwuduk dengan wuduk yang darurat ni, okey,
kita tak boleh berlengah-lengah. Okay? Tak boleh lengah-lengah solat. Lepas berwuduk tu pergi buat kopi dulu kan. Pergi sambung masak ke, jaga anak pula, anak nangis, tengok anak dulu semua. Tak boleh. Okay? Tak boleh lengah. Kena cepat-cepat pergi solat. Kecuali kalau kita melakukan perkara-perkara yang menjadi maslahat solat. Itu tak apa. Kita terlengah sikit sebab untuk melakukan perkara-perkara yang menjadi maslahat solat. Contohnya nak pakai telekung, tutup aurat kan. Kita terpaksa pakai telekung kejap. Okay? Kalau solat, kita lambat solat sebab pakai telekung, nak tengok ni, tengok apa semua. Tapi kalau make up dia tak boleh. Make up tak boleh. Itu bukan maslahat solat. Jadi kalau lengah sebab make up, kena ulang balik. Basuh balik, tutup balik, wuduk semula, lepas tu baru solat balik. Kalau dia lengah sebab apa? Sebab tengok anak nangis, pun sama juga. Kena basuh balik, tutup balik, wuduk balik, kemudian solat semula. Solat segera. Okay. Masalah solat, tak apa. Kalau lengah sebab masalah solat, tak apa. Contohnya pakai telekung. Ataupun contohnya solat qabliyah. Itu boleh. Ataupun tunggu jemaah. Bagus, Siti. Tunggu jemaah. Solat tu memang nak berjemaah, tunggu jemaah. Boleh. Tunggu imam tak sampai lagi kan. Imam tak kunjung tiba contohnya. Nak tunggu iqamat ke, tu boleh. Tak ada masalah. Okay. Ataupun arah kiblat tak jumpa, nak tentukan arah kiblat, ambil masa sikit, pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Ataupun tunggu azan tak habis lagi, ataupun azan lambat sangat. Orang dah masuk 10 minit dah masuk waktu solat. Baru nak azan kan. Tunggu azan habis. Boleh, tak ada masalah. Okay. Ataupun satu, boleh ke kalau kita lengah untuk kita pergi masjid? Kita lengah sebab kita nak pergi masjid. Boleh ke? Kalau kita nak pergi tu, pertama nak kena tengok masjid apa. Okay. Masjid tu masjid apa. Dalam buku saya tak tulis tapi masjid tu masjid apa. Kena tengok. Kalau kita nak pergi tu masjid yang besar, masjid Jami' contohnya kan. Masjid Jami'. Masjid besar lah. Jami'. Itu dibolehkan. Tapi dengan syarat yang pergi masjid tu bukan orang yang pergi masjid tu mestilah orang yang dibolehkan pergi masjid. Okay? Bukan semua orang boleh pergi masjid. Bukan semua wanita boleh pergi masjid. Okay? Yang disyariatkan wanita yang wanita yang sudah tidak lah, maksudnya apa? Nak kata macam mana? Kalau orang pandang tu dah tak bernafsu lah, macam gitu cerita dia. Okay? Jadi kalau orang perempuan, biasanya orang tua lah, orang berumur, boleh pergi masjid. Tapi kalau orang berumur, tapi dia memiliki kepribadian macam orang wanita yang mampu menarik perhatian lelaki pun tidak dibenarkan. Okay? Jadi kalau wanita berumur boleh pergi masjid. Tapi kalau disebabkan istihadah ni, kalau orang perempuan mungkin muda lagi, umur 20-an, 30-an, mungkin 40-an kan. Jadi tak boleh pergi masjid lah. Tak boleh dia melengahkan untuk pergi masjid. Kalau dia ada kat masjid, kena buat dekat masjid lah. Okay, kena buat dekat masjid, kena basuh, tutup, wuduk, segera solat. Macam tu. Dia tak boleh lah dibuat kat rumah, lepas tu dia pergi masjid. Itu tak termasuk dalam maslahat solat. Okay? Pergi masjid untuk wanita yang memiliki kepribadian macam wanita-wanita muda, itu tak boleh. Itu tidak dikira maslahat solat lah. Okey. Boleh faham sampai situ? Jadi kalau dia berlengah bukan disebabkan masalah solat, maka dia kena ulang balik keempat-empat perkara ini. Okey. Kita tengok soalan je, banyak pula soalan ni. Okey. Boleh ke kita lewatkan solat Zuhur untuk sekalikan dengan solat Asar? Wallahu alam.
Saya tak pasti. Okay. Tapi apa? Tapi kalau ikutkan apa yang ni, apa yang saya belajar ataupun apa yang kita faham daripada sini, kena untuk wanita yang istihadah kena buat keempat perkara ni untuk setiap solat fardu. Okay. Kalau misal kata dia dah solat zuhur, nanti solat asar nanti dia kena buat sekali lagi. Okay. Kalau dia dah hujungkan solat zuhur tu, nanti solat asar nanti dia kena buat sekali lagi. Solat zuhur dia buat lewat kan. Nanti solat asar nanti, lepas solat zuhur, masuk waktu asar, dia kena ulang balik ke empat-empat perkara ni untuk solat asar pula. Okay. Dan ada juga hadis yang mengatakan sedemikian. Wallahu alam. Cuma mungkin Rasulullah sarankan buat macam itu supaya kita tak supaya dapat dua waktu dekat situ. Maksudnya dapat dua waktu dihimpunkan. Maksudnya tak perlulah kejap nak pergi ambil wuduk, lepas tu solat. Ambil basuh, tutup, wuduk, lepas tu solat. Lepas tu nanti masuk waktu asar, pergi lagi, basuh, tutup, wuduk, solat. Tapi boleh jadi dekat situ Rasulullah suruh buat dalam hampir-hampir waktu yang hampir supaya dapat buat benda tu dalam masa yang sama, dalam satu masa. Tadi dua masa kan. So dalam kes ni bila kita akhirkan solat, kita solat zuhur, kita ambil dulu basuh, tutup, wuduk, solat zuhur, masuk waktu asar nanti terus basuh, tutup, wuduk, solat asar pula. Jadi dia dapat combinekan dalam satu masa lah. So tak perlu masa yang terasing macam itu. Wallahu alam. Okay. So daripada apa yang kita belajar, kena buat untuk setiap solat fardu. Kena buat empat perkara ni untuk setiap solat fardu. Okay. Fanisa tanya, sekiranya wanita itu sedang didatangi haid, bolehkah dia memasuki masjid? Kalau dia nak lalu saja ataupun ambil barang, sekali lalu je ambil barang, tu boleh. Tapi dengan syarat dia yakin darah tak menitik. Okay, dia yakin dia tidak mengotori masjid. Tapi kalau dia masuk masjid, duduk dalam tu, atau berdiri lama dalam tu, atau saja nak masuk, tu tak boleh. Okay? Kalau saja lalu, tu makruh. Tapi kalau ada hajat nak lalu untuk ada hajat, tu tak apa. Boleh Felisa? Kalau sedang ambil wuduk atau baru selesai wuduk, darah tu keluar, perlu ulang semula lah ya dari pertama. Kalau sedang ambil wuduk atau baru selesai wuduk, darah tu keluar, perlu ulang semula lah ya dari pertama. Ni kena tengoklah ni darah apa. Maksudnya dia berhenti laginya. Kan? Darah istihadah dia berhenti. Macam tu kan? Kalau darah istihadah dia berhenti, lepas tu kita ambil wuduk, lepas tu dah selesai wuduk, darah keluar. Kita kena basuh balik. Basuh, tutup, wuduk, segera solat. Okay? Tapi kalau darah istihadah ni berhenti, kejap lagi kita masuk. Darah istihadah ni kalau dia berhenti, kita tak perlu apa Maksudnya tak perlulah kita nak basuh, nak tutup, terus berwuduk, lepas tu solat wuduk macam biasa. Tak perlu nak wuduk dengan niat tadi. Niat saja aku berwuduk untuk mengharuskan kefarduan solat kerana Allah Ta'ala, tak perlu. Sebab darah tak ada. Okay? Dia buat macam itu bila darah ada je. Okay? Bila darah keluar. Kalau darah tak ada, so tak perlu buat empat perkara ni. Okay. Okay. Boleh ke guna wuduk subuh untuk solat duha, Ustaz? Boleh kalau tak batal lagi. Kalau dah batal, tak boleh lah. Kalau tak batal lagi, boleh. Okay. Guna wuduk subuh untuk solat duha. Kalau musafir tak boleh jamak dalam istihadah. Boleh jamak. Boleh jamak dalam istihadah. Kalau musafir boleh jamak dalam istihadah. Tapi tetap kena buat empat perkara. Jamak solat, bukannya gabungkan solat. Jamak solat ni gabung waktu. Jadi solat zuhur tetap lain, solat asar tetap lain. Jadi kita buat solat zuhur tu empat perkara ni untuk solat zuhur, kemudian selepas solat zuhur
buat pula solat empat perkara ni untuk solat asar pula. Kita menjamakkan dua waktu solat, bukannya menggabungkan solat dalam satu waktu, dalam satu solat kan. Kita menggabungkan dua solat dalam satu waktu saja. Tetap berbeza solat dia kan. So kena buat dua-dua. Kalisa tanya kalau bukan haid, kalau darah istihadah lah, darah istihadah, darah fasad. So tak ada masalah nak masuk masjid. Okay, tak ada masalah masuk masjid. Tapi pastikan jangan menitik lah, jangan menitik. Wanita istihadah ataupun keluar darah fasad boleh, boleh masuk masjid. Tidak dihalang lah, tidak dihalang ataupun diharam. Yang haramnya adalah wanita istihadah, wanita nifas ataupun haid. Itu dilarang untuk masuk masjid. Okey, selesai bab ni. Boleh faham? Okey? Kalau okey, kita akan teruskan. Okey, so 4 perkara ni kena buat berturut-turut dan segera. Tak boleh lengah. Kalau dah basuh, tutup tu nantilah. Tak boleh. Ada orang basuh dulu, lepas tu berwuduk, lepas tu pergi tutup. Tak boleh. Dia kena basuh, lepas tu tutup. Terus. Baru berwuduk. Lepas tu baru pakai telekung solat. Okay? Jangan pergi basuh, lepas tu berwuduk, lepas tu baru nak tutup. Tak boleh. Dia kena buat ikut turutan. Dan kena ulang balik untuk setiap solat fardu. Tapi solat sunat tak perlu ulang lah. Okay. Okay, so berwuduk tu kena faham, berwuduk tu kena make sure dia punya kita punya niat tu. Sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan solat fardu. Sebab kita dalam keadaan wuduk yang darurat. Okay, dalam keadaan istihadah dia kena macam itu. Okay, tak boleh kita berwuduk untuk mengangkat hadas. Tak boleh. Okay, selesai. Okay, kita pergi ke tajuk yang seterusnya. Okay. Alamak tu. Ada alamak. Darah istihadah menitik dari tuala wanita. Darah istihadah menitik. Bocor. Macam mana? Okey. Jadi darah tu macam mana? Batal adakah darah tu dikira najis atau macam mana? Adakah kita perlu ulang balik semua, kena basuh, kena wuduk, kena 4 perkara tu? Basuh, wuduk, basuh, tutup, wuduk, solat, kena ulang balik ke? Okay, so kita tengok. Jadi, ada dalam muka surat 77. Okay, muka surat 77. Kalau darah istihadah tu menitik atau mengalir keluar daripada tuala wanita, dengan syarat ia berlaku bukan disebabkan oleh kecuaian. Kecuaiannya ketika menutup faraj. Itu tak apa. Okay? Tak apa kalau darah masih mengalir keluar kalau daripada tuala wanita, kalau kita dah betul-betul tutup. Kalau misalkan, maksudnya dah tutup betul-betul tapi tetap mengalir lagi, itu tak apa. Okay, darah tu keluar tu tak apalah, dimaafkan. Okay. Tapi kalau kita cuai, kalau kita atas kecuaian kita menutup faraj, kita tak tutup betul-betul dan darah mengalir keluar, maka wajib untuk kita ulang balik 4 perkara tu. Wajib untuk ulang balik 4 perkara tu. Kena basuh balik, kena tutup balik, kena apa lagi? Kena tukar tuala baru, tutup balik, lepas tu wuduk, kemudian baru solat. Masuk kecuaian ni macam mana? Contohnya, kalau kita pakai, kita tahu darah banyak, kita pakai tuala wanita sahaja. Kita tak pakai kapas. Kita tak sumbat kapas. Tiba-tiba bocor. Darah menitik keluar ataupun darah mengalir keluar. Bocor. Itu adalah kecuaian kita sebab kita tak pakai betul-betul mengikut apa yang digariskan, iaitu kalau hukum dia tadi, boleh ke kita memadai pakai tuala wanita saja, tak pakai kapas? Boleh sekiranya
mampu menghalang darah daripada menitik. Okey. Tapi kalau tuala wanita tu tak mampu menghalang darah, maka kita kena ulang balik semua 4 perkara tadi. Kalau misal kata kita sumbat kapas. Okey, kita sumbat kapas. Kita sumbat kapas tapi tak pakai tuala wanita. Sepatutnya pakai dua-dua kan? Kalau kapas tu tidak memadai, wajib pula pakai tuala wanita. Tapi kita pakai kapas je, tak pakai tuala wanita. Kemudian kita solat. Mengalir. Banyak pula turunnya mengalir, kan, menitik darah tu, maka ia tidaklah tak boleh lah. Kena ulang balik semua, kena basuh balik. Tak boleh solat terus, tak boleh. Kena basuh balik, pakai sumbat, pakai tuala wanita, kemudian berwuduk, kemudian solat. Okey. Ataupun satu lagi ni nak nampakkan kecuaian tu kan. Kalau disebabkan kecuaian, kalau mengalir keluar ataupun menitik keluar disebabkan kecuaian kita, maka ia tidak dibolehkan, kena ulang balik. Contoh lain, dia dah sumbat betul-betul lah ni. Dah sumbat kapas betul-betul, darah banyak, dia sumbat kapas dan dia pakai tuala wanita. Tapi dia sumbat kapas dah betul, cuma dia pakai tuala wanita tu tak betul. Dia pakai tuala wanita tu tak betul, sengit sikit ke apa ke, jadi darah boleh menitik keluar, mengalir keluar ke, menitik ke. Disebabkan kecuaian dia memakai tuala wanita tak betul cara dia, maka dia kena ulang balik semua. Tak boleh dia terus solat. Okay, kena ulang, basuh, lepas tutup balik, lepas tu wuduk, kemudian baru solat. Okey. Tu. So persoalannya, adakah darah istihadah yang menitik ataupun mengalir keluar daripada tuala wanita tu termasuk dalam kategori najis yang dimaafkan? Ada dua pendapat kat sini. Okay? Ada najis yang tak dimaafkan dan ada najis yang dimaafkan. Okay? Jadi ada dua pendapat ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Ibn Hajar kata pendapat pertama, dimaafkan sama ada sedikit ataupun banyak. Okay, darah tu, kalau darah menitik tu, kita dah pakai elok-elok, dah bagus dah pakai dah ni, kan, dah cantik dah pakai, dah sumbat elok-elok, kemudian kita dah pakai tuala wanita elok-elok, masih lagi mengalir, masih lagi menitik. Darah yang keluar itu mengalir ataupun menitik kena pada anggota badan kita ataupun pakaian kita, itu dimaafkan, kata Al-Imam Ibn Hajar. Okay? Dimaafkan sama ada sikit ke banyak ke, dimaafkan. Tapi pendapat yang kedua, Al-Imam Ramli kata, Imam Ramli kata hanya dimaafkan kalau sikit je. Kalau banyak tak dimaafkan. Maksudnya najis lah. Kalau banyak, dia najis, bukan najis yang dimaafkan. Okay? Maka tak boleh buat solat lah. Kalau itu pendapat Imam Ramli. Kalau pendapat Ibn Hajar, tak kisahlah banyak ke sikit ke yang kena pada pakaian ataupun pada anggota badan kita, boleh solat. Boleh bawa solat. Maksudnya solat tu sah lah kiranya. Okey, boleh dapat tak setakat ni? Tak malah saya kena satu-satu. Saya kena cakap satu-satu. Benda ni kalau cakap terus nanti kita pun dah ke mana-mana kan. Saya kena cakap satu-satu. Mungkin saya punya nada tu macam bukan berceramah kan. Mungkin nada saya tu memang macam mengajar satu-satu tu. Saya minta maaf lah. Saya ni bukan orang berceramah, minta maaf lah. Memang saya tak reti nak ceramah. Kalau suruh saya ceramah memang ke laut lah. Sebab saya lebih menyampaikan fakta dan tambah auta kan. Bukan fakta atau auta, maksud fakta, tapi auta tu untuk supaya kita ni taklah terlalu kan fokus sangat sampai pening kepala pula tak faham nanti. Buatlah sikit-sikit contoh sikit-sikit perkara yang boleh menghiburkan sikit kan. Kalau tak macam inilah, dia serius yang manjang tu. Okey, dapat Alhamdulillah. Okey. Apa dah? Jom.
10.30. Okey. Dah boleh. Saya ingat nak masuk satu lagi tajuk. Tapi tak tahulah. Tuan-tuan perempuan boleh ke ni ke ataupun cukup setakat ni? Kita dah nak 10.30. Boleh? Okey, sikit lagi. Satu tajuk ni. Sebab saya sebab saya nak apa? Saya kalau boleh nak habis malam ni 4 tajuk. So kita ada satu lagi tajuk. Nanti percubaan kita hari Sabtu nanti kita ambil 4 tajuk lagi. Barulah kita masuk kaedah nak kira macam mana. Nak kira apa, nak kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah dia. Mana satu nifas, mana satu istihadah dia. Okay. So kita habiskan satu lagi tajuk malam ni. Tengok slide slide ni malam ni banyak slide je. Okey. Minta maaf lah kita lewat sikit lah sebab malam ni kalau ikutkan last tau. Kita malam ni patutnya last. Jadi kita tak selesai lagi kitab kita, tak habis lagi. Ada yang bertanya kan, macam mana nak kira haid dengan istihadah dia, macam mana nak kira kan, macam mana nak kenal pasti. Itu pun tak sudah lagi. Jadi kena sambung jugalah. Okay, nanti kita akan sambung minggu depan. Lepas tu sama ada kita akan sambung minggu depan dan maksudnya 2 kali kelas lagi ataupun 3 kali kelas lagi. Okay, insyaAllah. Habislah insyaAllah. Tapi nak kata detail sangat tak lah ya. Walaupun nampak saya mengajar mungkin macam detail, tapi tak detail sangat ni. Okay, tak terlalu detail sangat. Ikut sekadar kemampuan yang Allah Ta'ala bagi pada saya lah. Yang detail semua tu mungkin ramai lagi ustaz-ustaz yang lebih alim yang boleh mendetailkan lagi, boleh menjawab banyak persoalan lagi. Okay, so kita teruskan untuk yang ni, hukum darah istihadah berhenti ketika berwuduk. Macam mana pula cerita dia? Tadi kita dah cerita dah macam mana nak ambil wuduk, macam mana nak buat, ada 4 perkara, kena basuh, kena berwuduk, basuh tutup wuduk solat kan, basuh tutup wuduk solat. Sekarang ni dan kita dah cerita dah apa hukum darah istihadah mengalir keluar bagi semua. Okey, sekarang ni kita nak cerita hukum darah istihadah berhenti pula. Tiba-tiba berhenti. Kita tengah istihadah ni, tiba-tiba masa berwuduk berhenti darah. Ataupun masa setelah berwuduk, dah berwuduk nak solat, berhenti darah. Ataupun darah berhenti masa kita solat. Macam mana nak tahu tu Ustaz? Mungkin kita dapat rasa, tiba-tiba rasa darah ni macam berhenti pula. Macam terasa macam tak keluar lagi dah. Kalau terasa, okay? Kalau yakin keluar lagi tak masalah. Tapi kalau terasa macam tak keluar, jadi kita tak boleh nak teruskan solat. Okay? Sebab kita tak yakin. Kita tengok satu persatu. Kalau darah berhenti, ni cerita kalau darah berhenti, adakah kita nak kena ulang balik semua tu ataupun tidak? Okay? Tiba-tiba darah berhenti. Okay, kita tengok dia ada saya buat ada 4 ataupun 3 keadaan. Okay, dalam buku ada 3 keadaan. Okey, keadaan pertama, tengok daripada atas ke bawah atas ke bawah. Okey, keadaan pertama, nombor 1, kebiasaan. Okey. Nampak kan warna biru 2 tu kan? Dua keadaan ni dia pergi kepada yang tengah, dan tengah tu dia mengeluarkan hukum yang bawah sekali. Okey, cara nak baca dia macam itulah. Okey. Ada satu golongan orang yang istihadah, kebiasaannya bila istihadah berhenti, darah takkan keluar lagi. Maksudnya perempuan yang istihadah, ada satu golongan ni, perempuan yang istihadah, bila darah istihadah dia berhenti, memang tak keluar lagi lepas tu. Biasa macam itu. Dia dah biasa macam itu. Istihadah saya ni kalau berhenti dia tak keluar dah. Ada juga golongan satu lagi, okay, dia baru pertama kali kena istihadah dan tiba-tiba berhenti. Okay, ni kan kita cerita darah istihadah berhenti kan. Golongan yang kedua ni, dia baru pertama kali kena istihadah dan tiba-tiba dia berhenti. Tengok-tengok solat tak ada dah, lagi istihadah tak ada. Okay, so apa berlaku? Jika istihadahnya, tengok tengah-tengah jika istihadahnya berhenti untuk dua golongan ni, kalau istihadah dia berhenti ketika atau setelah berwuduk ataupun ketika solat, maka wajib dia ulang balik basuh, wuduk dia kena wuduk macam biasa dan dia
boleh solat macam biasa. Maksudnya dia tak perlu lagi. Darah istihadah dah berhenti. Darah istihadah dah berhenti, dia tak perlu lagi nak berwuduk macam wuduk wanita istihadah. Dia kena berwuduk biasa. Okay? Faham tu? Okay? Jadi, orang yang ini, golongan yang ini, yang biasanya keluar istihadah, kalau berhenti, dia tak keluar dah. Selepas tu, memang dah tak keluar langsung. Ataupun golongan kedua, dia pertama kali kena istihadah dan tiba-tiba berhenti. Jadi dua golongan ni, kalau berhenti istihadah dia masa berwuduk ke, ataupun selepas berwuduk dah berhenti pula istihadah dia, ataupun masa solat berhenti pula istihadah dia, maka dua-dua golongan ni dia kena ulang semula, wajib ulang, basuh balik, dah berhenti kan, basuh, kemudian wuduk macam biasa, saja aku berwuduk untuk mengangkat adab kecil kan, saja aku mengangkat adab kecil kerana Allah Ta'ala, atau saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, lepas tu salat terus. Okey, boleh. Macam itu. Okey, kecuali lah kalau tiba-tiba time dia solat tu, tiba darah keluar balik. Kalau darah keluar balik, dia kena ulang balik. Dia kena wuduk balik macam wanita istihadah tu. Okey, tak apa tu nanti kita cerita. Okey. Tu keadaan pertama. Kalau boleh, saya minta sangat cuba snap kan. Kalau boleh snap benda ni. Ini penting sangat. Sebab saya sebenarnya slide ni saya baru buat. Saya tengok ayat tu macam susah sikit kan nak faham ayat dalam buku tu. Saya buatlah dalam bentuk macam ini. Oh dah salin. Kajian betul Puan Aiman. Salin terus. Okay, bagus. Alhamdulillah. Okey, selesai. Okey. Kita kalau boleh kita mudah faham kan? Okay. Keadaan kedua. Warna yang sama juga. Allah. Siapa tekan tu? Okey, keadaan kedua. Okey, ada satu golongan kebiasaannya bila istihadah dia berhenti, dia akan keluar balik. Okey, ada satu golongan wanita ni bila dia istihadah biasa, dia biasa macam itu. Biasanya ustaz, saya kalau istihadah saya berhenti, biasa confirm akan keluar balik. Ataupun ada satu pula wanita ni dia dimaklumkan oleh orang yang tahu tentang istihadah dia. Contoh mungkin mak dia memang tahu pasal istihadah dia kan. Dia dimaklumkan oleh orang yang memang betul-betul tahulah. Bukan semua orang lah tahu tentang istihadah ni. Yang mana bila dia istihadah dia berhenti, memang akan keluar balik. Mungkin orang tu lupa, mungkin orang tu mungkin ada sakit ke kan. Okey, jadi dua-dua golongan ni, kalau darah dia berhenti, kemudian dia keluar balik, dengan syarat darah dia berhenti selama tempoh yang sempat untuk berwuduk dan solat seringkah mungkin, ataupun dia berhenti lebih lama daripada tempoh tu. Okey, orang yang macam ni, darah dia berhenti lepas tu keluar balik. Darah dia berhenti kejap lepas tu keluar balik. Orang yang macam ini, darah yang berhenti kejap, darah istihadah berhenti kejap lepas tu keluar balik, kena tengok tempoh berhenti dia berapa lama. Biasa dia berhenti berapa lama? Kebiasaan darah istihadah tu berhenti. Kalau darah istihadah dia berhenti selama tempoh yang sempat untuk dia berwuduk dan solat seringkah mungkin, ataupun lagi lama daripada tu kan, mungkin istihadah dia biasa kalau berhenti 10 minit, ataupun biasanya kalau istihadah saya berhenti 1 jam, ataupun mungkin lebih lama kan. Jadi dia wajib ulang balik, basuh, wuduk macam biasa, solat, basuh faraj dia, basuh, kemudian wuduk macam biasa, saja aku wuduk, satu pun saja aku mengangkat adab kecil kerana Allah Ta'ala, kemudian dia solat. Okey, macam itu. Dan kecuali tadi, macam sama macam tadi, kecuali kalau tiba-tiba time dia solat, keluar balik istihadah dia. Ataupun time lepas dia wuduk, tiba keluar balik. Biasanya keluar lambat lagi. Tapi kali ni keluar awal pula. Dia kenalah basuh balik, tutup balik, wuduk macam wanita istihadah, kemudian solat. Okay. Itu golongan kedua. Kalau dalam buku, kena betulkan sikit. Sebab saya ada tulis yang ulang tu nombor 1 tu saya ada tulis
mengulangi basuh faraj, lepas tu tutup, kemudian berwuduk seperti wanita biasa dan solat. Okay. Menutup tu terpulang lah, nak tutup, tak nak tutup tak apa pun. Okay. Tak tutup pun tak apa. Sebab dia dah tak keluar darah kan. Nombor 2 pun sama juga. Kalau tak keluar darah, so tak perlu tutup pun tak apa. Jadi dia ulang balik, dia basuh faraj dia, lepas tu dia berwuduk macam biasa, lepas tu dia solat. Okay, tak perlu tutup pun tak apa. Okay, kita pergi ke golongan ketiga. Boleh faham setakat ni, dua golongan ni, dua keadaan? Ya, betul. Masuk berhenti tu kita dah colek dan bersih je. Maksud tak keluar lagi lah istiadah ni. Okay, istiadah tak keluar lagi lah. Okay, tu masuk berhenti istiadah dia. Colek tengok, tak keluar dah. Kan? Okay. Golongan ketiga. Sama juga cerita ni kalau wanita tu mengalami keputihan. Sehingga sukar untuk dia nak solat kan. Keputihan sentiasa keluar, keputihan yang membatalkan wuduk kan. Sentiasa keluar, keputihan yang membatalkan wuduk ataupun najis sentiasa keluar sampai susah nak solat pun sama juga. Guna juga kaedah yang basuh, tutup, atau basuh, tutup, wuduk dan solat. Okey. Tadi saya kata kencing tak lawas je kan. So sama keputihan yang membatalkan solat. Membatalkan wuduk. Tu kita dah belajar awal dulu kan. Okey, keadaan ketiga. Okay, tengok yang biru tu. Okey. Okey, yang ini kena bahagikan. Belah kiri tu lain, belah kanan tu lain. Okey, belah kiri lain, belah kanan lain. Okey, untuk belah kiri, kebiasaannya istihadah berhenti lebih singkat daripada tempoh tu. Okey. Kalau kebiasaan seorang perempuan tu, kalau dia berhenti istihadah dia berhenti, tapi dia berhenti tu kejap sangat, lagi singkat daripada solat seringkali mungkin dan wuduk seringkali mungkin tu. Okay, sabar kejap kita pergi balik ke keadaan kedua. Ada satu benda yang saya nak terangkan. Kan kita kata syarat dia berhenti. Okey, orang yang berhenti lepas tu keluar balik, syarat dia mesti berhenti selama tempoh yang sempat untuk wuduk dan solat seringkali mungkin. Kalau misal kata dia berhenti, dan kalau dia berhenti tu memang biasanya kalau darah istiadah saya berhenti, lama sikit berhenti Ustaz. Kalau lama tak apa, dia tak ada masalah. Dia berwuduk macam biasa, lepas tu dia basuh, dia berwuduk, lepas tu dia solat. Tapi kalau misal kata dia berhenti tu memang kejap dia berhenti, maka dia kena berwuduk cepat. Dia basuh cepat, berwuduk cepat. Maksudnya wuduk tu tak perlu buat yang sunat, buat fardu je. Okey, buat fardu je. Lepas tu solat pun solat yang fardu je. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Lepas tu baca al-Fatihah, tak perlu surah, turun rukuk. Okey, kata tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah. Dia tak perlu nak soal apa, tak perlu nak duduk antara duduk sujud, tak perlu duduk tay awal, tak perlu kan, sunat kan. Buat yang fardu je. Kena buat cepat supaya dia dapat solat dalam keadaan yang sempurna. Dia solat dengan wuduk yang sempurna dan dia solat ketika darah istihadahnya tak keluar. Darah istihadah berhenti kan, tak keluar darah. Jadi darah tak keluar, kemudian dia berwuduk dengan sempurna. Itulah yang terbaik sebenarnya. Kalau sekejap je, hanya tempoh sempat untuk berwuduk yang solat seringkas mungkin, maka dia kena buat wuduk yang seringkas dan solat yang seringkas je. Ambil yang fardu je. Tapi kalau lama sangat, memang lama, biasa dia berhenti lama sikit. Okay, kalau macam tu tak apalah. Dia boleh ni lah kan. Boleh buat yang sunat-sunat semua kan. Tak ada masalah. Boleh buat sunat wudu sekali, sunat-sunat hayat kan, abad dalam solat tu pun dia boleh buat, tak ada masalah. Okey, keadaan ketiga. Okey, keadaan ketiga.
kalau kebiasaan darah istihadah dia berhenti lagi singkat daripada tempoh tu. Kalau lagi singkat, maksudnya memang darah istihadah saya kalau berhenti memang kejap je, 2 minit macam itu je. Tak sempat lah, memang tak sempat nak berwuduk, nak solat sehingga mungkin tak sempat. 2 minit, 3 minit je berhenti. Lepas tu mesti confirm keluar balik. Kalau macam gitu, kalau istihadah macam gitu, maka dia tak perlu ulang basuh wuduk solat tu, tak perlu. Okay? Dia boleh teruskan. Dia dah contohnya dia dah basuh, lepas tu dia dah wuduk, kemudian dia nak solat, dia terasa istihadah dia berhenti. Dan kebiasaannya memang dia tahu, kalau istihadah saya berhenti memang kejap je, 2 minit je. 2 minit je berhentinya. Maka dia tak perlu ulang balik basuh wuduk, wuduk macam biasa tak perlu. Solat sehingga mungkin tak perlu. Solat tak perlu tak perlu ulang, terus solat. Tak perlu ulang basuh wuduk, terus solat. Sebab dia berhenti tu kejap sangat. Namun, dia tulis ni. Namun, jika ternyata istihadahnya kali ini berhenti selama tempoh yang sempat untuk solat seringkan mungkin, untuk berwuduk dan solat seringkan mungkin atau lebih lama, saya tak tulis kat situ. Lupa nak tulis. Nak cepat sangat tadi. Jika ternyata istihadahnya kali ini berhenti lama sikit. Bukan 2 minit, selalu 2 minit. Tapi kali ini berhenti lama lah. Lama sikit. Tempoh berhenti tu sempat untuk solat, sempat untuk wuduk dan solat seringkan mungkin. Ataupun lebih lama daripada tempoh tu. Maka dia wajib ulang balik, basuh, wuduk macam biasa, solat. Basuh, wuduk macam biasa, solat. Boleh? Kita pergi keadaan ke-14. Jika istihadahnya berhenti setelah selesai solat, lepas selesai solat baru tak ada pula, dah berhenti. Berhenti bila? Lepas solat, bukan masa solat. Lepas selesai solat baru berhenti. Dah solat semua, lepas tu contohlah dah solat pukul contoh pukul 2 solat kan. Habis solat pukul 2. Lepas tu pukul 2.30 colek dah tak ada. Adakah dia perlu ulang balik solat supaya dia dapat solat dalam keadaan yang suci? Maksudnya dalam keadaan yang sempurna. Dia boleh berwuduk macam biasa. Kan wuduk macam biasa, tak perlu wuduk untuk mengharuskan fardu solat. Dia boleh wuduk untuk makan ada kecil. Kemudian dia solat dalam keadaan yang sempurna. Perlu ke? Dia tak perlu pun. Nak ulang balik boleh, tak ada masalah. Boleh je nak ulang balik. Tadi solat dalam keadaan istihadah. Tapi ni pukul 2.30 istihadah berhenti pula dah. Dah berhenti, tak keluar dah. Nak solat yang sempurna lah. Pergi basuh batu, ambil wuduk macam biasa. Wuduk yang untuk makan ada kecil. Lepas tu solat. Boleh, tak ada masalah. Tapi wajib ke? Tak wajib pun. Tak perlu ulang pun tak apa, sebab dia dah sempurnakan sampai selesai solat dah. Tadi walaupun dalam keadaan istihadah, tapi dia dah sempurnakan sampai selesai solat. Lepas tu baru istihadah dia berhenti. Perlu tak ulang balik solat? Tak perlu. Tak perlu. Sampai situ. Cukuplah sampai situ. Minta maaf lah lama sikit malam ni. Supaya kita dapat habis. Kalau tak, saya drag lagi lama nanti jadinya. InsyaAllah minggu depan kita akan hari Sabtu ni kita akan masuk sifat darah pula. Ni penting semua ni. Saya bagi yang pertama ni, bagi yang awal-awal ni, cara nak kenal pasti tu sebagai last sekali. Sebab apa? Sebab semua benda-benda ni semua penting untuk kita mahir mengenal pasti, cara nak kenal pasti mana satu hid, mana satu istihadah. Cara kita nak hukum tu. Sebab itu kita kena susun betul-betul kita punya apa. Kita dah tahu macam mana tempoh suci, tempoh hid. Kemudian tahu kaedah-kaedah sekian, banyak kaedah kita dah tahu. Kita dah susun dalam minda kita. Nanti dia akan senang untuk kita menjawab persoalan-persoalan istihadah ketika hid, istihadah ketika nifas. Di hujung nanti. Memang kita letak hujung supaya tak nak memeningkan kepala.
Awal-awal ni pun mungkin pening-pening sikit tapi okey lagi. Okay, so nanti kita akan belajar minggu depan, hari Sabtu ni kita akan belajar pula sifat darah, tentang sifat darah. Okay, darah ni ada sifat dia. Ada darah kuat, ada darah lemah, dan ada darah lebih lemah, macam tu Dia ada sifat-sifat dia. Apa itu darah kuat? Darah yang macam mana pula yang darah lemah ni? Nanti kita akan belajar insya-Allah. Okey. So sekadar itu saja kita punya Kita punya kelas ataupun diskusi kita pada malam ini. Minta maaf lah kalau rasa boring ke malam ni kan. Minta maaf sangat-sangat. Okey. Macam itulah saya dapat buat yang saya mampu untuk untuk bawa diskusi kita pada malam ini, walaupun nampak macam banyak ceramah je kan. Tak banyak latihan malam ni. Memang tak banyak latihan. Sebab kalau saya banyak buat latihan, boleh je buat satu-satu. Nanti kan, okay, makin banyak 7 kelas kita pula nanti malam ni. 7 kelas pula nak kena tambah nanti, susah. Okay. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Okay, tentang sifat-sifat darah dan macam-macam lagi lah. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Minta maaf salah silap atas kekurangan dan sebagainya. Mohon doa semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita semua insya-Allah. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.